المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita semua lupa, kita niat i'tikaf dulu. Mudah-mudahan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban." Fatuba lil ghuraba. Hadis ini tuan-tuan dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman. Yakni apa yang akan berlaku di akhir zaman ke atas umat Islam. Riwayat Imam Muslim yang bermaksud Islam bermula dalam keadaan dagang. Dan Islam akan kembali dagang. Berbahagialah orang-orang yang dagang. Maksudnya macam ni. Mula-mula Islam berkembang di bumi Mekah ni selama 13 tahun. 40 orang saja yang beriman. Itu pun selepas peristiwa Isra' wal Mi'raj, ramai yang murtad, pasal tak percaya. Kemudian apabila berhijrah ke Madinah, disambung oleh para sahabat yang 4, ratusan ribu orang Arab memeluk agama Islam. Hari ini jumlah umat Islam di bumi ataupun di planet kita ni 1.8 bilion, 1,800 juta daripada jumlah penduduk 7 bilion. 1.8 bilion tu orang Islam. Tetapi malangnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ramai. Tapi di akhir zaman, agama Islam yang kita anuti ini menjadi agama yang seolah-olah agama yang asing sebagaimana peringkat permulaan di Mekah. Orang Islam sendiri di akhir zaman tak kenal dengan agama dia. Itu maksud dia. Kalau kita beramal dengan ajaran Islam, orang berasa pelik. Kalau pagi petang siang malam pakai jubah macam ni lah, ni tak pakai serban lah. Ish, awak dia ni, dia rasa pelik. Kalau duduk tengah mesyuarat kita berhenti sat nak pergi semayang, dia pun rasa pelik. Tu maksudnya tuan-tuan. Jadi kita kiah sendirilah dalam soal-soal yang lain macam tu juga. Orang hantar anak pergi sekolah agama, nak kerja apa, nak makan apa. Rasa pelik. Duk hafal Quran ni esok nak kerja apa? Nak makan apa? Saya jawab, makan nasi lah bahlul oi. Kita orang Melayu nak makan apa? Takkan nak makan chicken chop. Ni yang kata Islam hari ni. Tuan-tuan, peringkat awal dulu di Malaysia, bila ada satu kumpulan ini, dia beramal dengan ajaran Islam, saya tak mahu sebutlah kumpulan tu. Kita sendiri pun masa tu bahasa pelik. Tengok isteri mereka dengan berjubah, dengan furdah. Ini main mana? Sampai ada kata hantu kum-kum pun ada. Orang bahasa pelik. Itulah nasib Islam di akhir zaman. Walau bagaimanapun Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Siapa-siapa yang terus menerus beramal dengan ajaran Islam di akhir zaman, orang tu orang yang cukup betul. Kalau nak ambil ayat Quran ada yang boleh kita kaitkan juga, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalim ala aqibai
falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ali Imran surah ketiga ayat 144. Maksudnya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul. Cuba dengar. Makna bagi saya ayat ni boleh dikaitkan dengan hadis tadi. Sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekiranya beliau wafat atau terbunuh di dalam peperangan, kamu semua nak kembali ke belakang, nak meninggalkan ajaran Islam, alasan Muhammad dah tak ada orang, nak amal apa lagi? Allah sebut, sesiapa yang kembali ke belakang, meninggalkan ajaran Islam dengan alasan Muhammad telah wafat dan sebagainya, maka sesungguhnya mereka, kata Allah, tidak mampu memudaratkan Allah walaupun sedikit. Di penghujung ayat, wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Apa bersyukur di sini? Orang-orang umat Muhammad yang terus-menerus berpegang teguh, beramal, berpedomankan Al-Quran dan As-Sunnah. Ni hari kita lah ni. Boleh bang? Bang, boleh tak? Itu cerita dia. Jadi ada 10 minit, bukan 15 minit. Kita nak cerita sikit hari ni, khutbah saya tajuk lain. InsyaAllah banyak modal. Khutbah tak lagi kita habaq apa dia tajuk dia. Jangan tidur tuan-tuan. Tuan-tuan tidur rugi, Power Ranger lah, insyaAllah. Persoalan yang timbul hari ini, kenapa di akhir zaman orang Islam sendiri tak mau pada agama dia? Apa dia? Apa faktor dia? Apa punca dia? Pertama sekali tuan-tuan, ialah kerana kejahilan. Kejahilan. Tuan-tuan, selalu saya baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Syarat ataupun asas seseorang nak jadi manusia yang baik, beriman, bertakwa pada Allah, asas dia ialah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuba dengar. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah beri kefahaman agama kepadanya. Orang yang nak jadi baik, asas nak jadi baik ni mesti bermula yang ni. Faham agama. Nak faham agama kena main dengar majlis ilmu. Hak bercakap ni bukan alim, boleh sikit-sikit je. Saya pun mengaji lagi tuan-tuan. Walaupun saya dah 30 tahun dalam bidang dakwah, mengaji macam mana ustaz mengaji. Hak saya tak tahu, saya telefon orang lain. Yang ni apa dia tak? Kadang-kadang saya telefon ustazah. Tak malu nak abang nak. Kan? Ustazah tu bahasa Arab first class kan? Kita tak faham apa, kita tanya dia. Agak-agak hadis ni tak mana nak jumpa saya, dia habaq kitab sekian-sekian. Kemai dia. Nasib baik dia tak jadi ustaz. Kalau dia jadi ustaz, aku tak boleh cari makan. Kan? Tu kata kita pun mengaji. Nah, kita pun berguru. Nah, jadi tuan-tuan, itu asas. Kalau nanda ayat Quran yang menyokong hadis ni, Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah ni maknanya kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dan sesiapa yang diberi al-hikmah itu, dianugerah al-hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Bila seseorang tu faham ayat Quran, faham hadis, dia amal baik. Faham Quran, faham hadis, ramai yang faham Quran, faham hadis, tapi amal belum tentu lagi. Itu yang berat tuan-tuan. Apatah jadi macam saya ni, pendakwah.
dengar sembang kemas. Dalam pada ustaz pun sembang kari. Zaman lah istilah sembang kari lah. Sembang gulai tak ada, sembang kari. Sembang kari ya, dia pun tak main. Orang amal, orang yang faham Quran, faham hadis banyak, tapi nak amal belum tentu lagi. Tetapi dah berdasarkan hadis mulia tadi, jelas. Asas nak menjadi seorang hamba Allah yang baik, dia kena faham agama, kena mengaji, kena belajar, kena berguru. Imam Asy-Syafi'i tu kecil-kecil hafal Quran lah. Kalau ikut sejarah dia 9 tahun hafal Quran. Kita Pak Haji 90 tahun tak hafal lagi. Tapi apa dia kata tentang ilmu? Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan kullama zadni ilma zadni fahma bijahli. Maksudnya setiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepadaku, bertambah fahamlah aku masih jahil. Tu dia. Lagi rajin mengaji bang, lagi nampak kita banyak tak tahu. Saya pun mengaku kan kita tahu semua. Mudah-mudahan masa kita duduk mengaji, kita duduk tanya habaq orang yang lebih alim pada kita, moga-moga kesalahan kesilapan kita dimaafkan Allah. Itu kelebihan orang mengaji. Kena cari juga masa mai dengar majlis-majlis ilmu. Hak baca tu bacalah. Takut baca jadi macam ni, kita faham tak betul. Takut yang tu. Betul tuan-tuan. Tak duduk saya belum baca. Apa dia benda ni? Tak pernah faham. Telefon lah. Sebab di tahfiz saya ni ramai ustaz-ustaz yang belajar luar negara. Ada 10 tahun, ada 11 tahun, ada 7 tahun. Pergi cari mereka. Bawa ni main cerita sikit apa datang. Tambah dulu ada seorang tu, Masya Allah, bab Quran hadis ni first class. Dia balik dah. Dia balik di Indon. Dia orang Indonesia. Dia buat PhD di insaniah. Dia tu kemas tuan-tuan. Kita tanya ayat Quran, dia kata bawa meh. Ilmu dia hebat. Saya pasal tak sampai 20 saat lagi dia tunjuk. Dia kemampuan dia boleh ingat ayat tu belah kanan ke belah kiri Quran. Dia kita bukan boleh ingat kanan kiri, tengah tak ingat, belakang tak ingat. Dia mengaji sungguh, bahasa Arab pun pandai. Hari ni ada WhatsApp daripada Indon. Dia di Jakarta. Dia balik kerja dengan abang dia, buka pondok. Saya nak cuba bujuk dia lah duduk di Malaysia. Sebab ilmu dia ni hebat sangat. Tapi dah abang dia minta lah, dia balik. Betul kita nak tanya lah, kita pun kenal ramai juga ni syaraf-syaraf profesor ni kan. Jadi makna dia mengaji sungguh. Tu pun kadang-kadang ada yang kita tanya, dia kata tak faham yang ni, dia pun tak tahu. Tu tawaduk. Kalau ada orang boleh jawab, dia tahu semua saya nak abang. So buka surah Yusuf, surah ke-12 ayat 76, hang pembohong besar. Allah sebut tak ada manusia boleh tahu ke semua. Yang tahu segala-galanya Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Yang alim, yang tahu segala-galanya Allah saja. Tak apalah kita tak tahu banyak pun, sekurang-kurang kita menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Saya tak bawa muslimin wa muslimatun. Kalau sambung wa muslimatun dia jadi dhaif. Imam Baihaqi, kalau yang saya baca tadi Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu satu kewajipan ke atas setiap individu muslim. Tu nak ngaji. Saya pun masuk lah pondok, lepas kerja bank berhenti, kerja bank dulu berhenti. Bukan saya berhenti, saya buat pelari duit. Jangan duk fikir macam tu pula. Pasal duk mengaji ni yang duk tak boleh jadi. Sistem riba konvensional ni
Sistem riba ni hidup tak barakah. Dan kerja 16 tahun minta ampun ke Allah, aku nak buat perubahan lah. Aku tak mau terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Masuk pondok lanai. Lepas tu kerja dengan sekolah-sekolah agama ni, 2 buah sekolah. Di situlah kenal ustaz ni, kenal ustaz tu, duduk belajar dengan mereka sikit sebanyak. Lepas tu rehat sat, pergi duduk di Yaman. Kira tak cerai pergi juga Yaman. Berapa lama tu tak penting, janji pergi. Orang tanya pergi tak luar negara, pergi. Saya perasan keberkatan ni bermula di Yaman. Mula-mula keberkatan bermula di Pondok Lanai, Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, kalau tuan-tuan kenal. Saya sempat bertemu dengan beliau, minta nasihat beliau, dan nasihat yang beliau sampaikan kat saya tu, alhamdulillah kita doa amal. Dia kata dia tak cakap dia kata awak amal ini insya-Allah hidup awak jaya. Saya tak mau habaq apa dia, kan? Kalau tuan-tuan nak tahu, kena bayar RM10. Lepas tu pergi pula Yaman. Ni kata berkat kedua. Pergi Yaman, saya alhamdulillah rumah saya dengan rumah ulama hadis dekat, satu lorong. Dia masih hidup sampai ini, saya difahamkan umur dia 101 tahun. Masa saya pergi tu umur dia 87 tahun. Dia ulama hadis, baca depan dia ke, tunjuk hadis, tak payah tengok kitab tu dia ilmu hebat, masya-Allah. Syekh Muhammad Ismail Amroni nama dia. Sebelum saya balik main Malaysia, kerana nak bagi anak saya kahwin, kemudian takdir Tuhan buka tahfiz, tak jadi pergi. Saya minta Syekh doa untuk saya. Dia doa. Tak mau habaq apa dia doa, tapi dia doa Power Rangers. Dia tanya, ma'amaluka fi Malaysia, buat kerja apa di Malaysia? Kita habaqlah. Ana da'i, saya ni pendakwah, kata. Dia doa. Mudah-mudahan saya boleh ikut dia. Siapa? Dia seorang ulama yang berani menyatakan kebenaran. Presiden Yaman takut kat dia. Hari ni ulama takut kat pemerintah. Itu yang jadi haru biru ni. Haru biru ni apabila ulama ni takut kat pemerintah. Kalau pendakwah pun takut, dah duk atas ni pun takut daripada nak cerita kebenaran, bila orang nak kembali pada Islam? Inilah medan dakwah terbaik, tuan-tuan. Bukan kuliah maghrib. Kuliah maghrib mana ada ramai macam ni. Kuliah maghrib pun kadang-kadang sedih. Saya pernah pergi Selangor. Dah lah jauh daripada tempat saya duduk Pandai Indah. Pergi mana tempat tu saya tak ingat. Loh, mai-mai ada berapa kerat kan? Dah lah kita pergi jauh. Aduh, letih tengok. Nak ceramah pun tak ada mood. Lepas tu duduk tengok ada 2-3 orang sat-sat mangkit pergi bilik air. Sat-sat mangkit pergi bilik air. Kencing tak lawan. Hak 3-4 orang sandak atas dinding, lena. Itu siapa nak dengar ceramah saya? Aku tak pergi dah sebab tu, bang tu. Tu cerita dia, tuan-tuan. Nasib pendakwah. Kita bukan seronok ketika orang ramai. Tapi kalau Jumaat, ni peluang terbaik. Hari ni insya-Allah tuan-tuan dengar. Sebab negara kita kebelakangan ni tak ada cerita lain, cerita nak jadi pemimpin, nak jadi pemimpin, nak jadi. Hari ni saya nak jawab. Poin khutbah ini ialah poin khutbah Jabatan Agama Islam Selangor. Pada tahun 2013. Saya pergi ceramah di Selangor. Sampai awal masjid tu, saja ambil teks, tengok-tengok, ini sedap ni. Ya. Jadi poin ni bukan poin saya, Jabatan Agama Islam Selangor. Cuma saya tambah dengan ayat Quran dan hadis. Nak bagi lagi kuat hujah-hujah tersebut. Pasal tak ada dengar cerita lain lah. Duk berebut nak jadi pemimpin. Dan Agung bagi darurat, padan muka semua. Pakai gigit jari. Kan? Hari ni kita dengar, pasal kemungkinan esok lepas Ogos ni kemungkinan pilihan raya. Kalau COVID ni dah menurun, mungkin pilihan raya.
Kita nak pilih pemimpin sekali ni. Tuan-tuan dengar korespondan Allah dan Rasul, bukan daripada saya, daripada Allah dan Rasul. Kalau kita silap pilih pemimpin, saya akan bagi dalil apa akan berlaku pada kita di negeri akhirat kelak. Ini bukan soal remeh-temeh, ini soal penting. Jadi sebab itulah kita kata, kalau kita nak faham agama, kena menuntut ilmu agama. Bila kita jahil jadi macam ni, ini pemerintahan ini tak ada kaitan dengan agama. Ada orang kata. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, yang memisahkan politik dengan agama adalah ajaran Kristian yang terkandung dalam kitab Gospel Matthew chapter 22 verse 16 to 22. Pergi tengok. Segregation ni adalah pemisahan. Saya sekolah orang putih, profesor kita adalah Profesor Jamaluddin Ali. Satu kelas dengan saya. Dia profesor, saya tak profesor. Saya ustaz besar-besar je. Dia mengaji pandai sama nak tak? Profesor, Prof. Long time no see. Kan? Ni ajaran nak main ajak ni, politik suku, agama suku ni ajaran Kristian tau. Saya sebut tadi. Depa pun macam kita ke? Dia chapter surah lah. Surah ke-22 ayat 16 hingga 22. Pergi tengok. Itu secularism. Memisahkan politik dengan agama. Sedangkan Islam, Allah sebut dalam Quran, surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Buka tafsir Dr. Hamka. Tak payah kitab tak besar. Kok kita Arab kita tak faham. Pergi buka Dr. Hamka. Dan kami turunkan Al-Quranul Karim, kata Allah, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dr. Hamka sebut soal politik pun Allah ajar. Soal kemasyarakatan, soal ekonomi, soal pendidikan, Islam ajak semua dah. Takkanlah kita sebagai seorang Islam tak yakin agama yang kita anut ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Agama kita sempurna ni. Setelah turun ayat ni, beberapa hari, mungkin sebulan atau 80 hari selepas itu, Nabi wafat. Karena dah sempurna. Allah menurunkan Al-Quran melalui perantaraan wahyu, melalui Jibril pada Nabi SAW untuk mengajar manusia segala-galanya. Termasuk ayat dalam surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitab min syai'. Kami tinggalkan apa-apa sesuatu dalam Quran, semua ada. Bab politik, pemerintahan, perundangan, pendidikan. Kalau tuan-tuan nak tahu, main jumpa saya nak abang. Saya cari tak jumpa, saya telefon doktor tu lawat lah. Tapi di rumah saya ada bab Quran, indeks Al-Quran. Ayat bab apa, semua ada tuan-tuan. Takkan politik Islam tak ajar. Okey, Pak Haji no? Pak Haji, dia no? Ada seorang sokong pun jadilah. Tak hilang wang pertaruhan. Jadi jangan biarkan hidup kita ni dalam kejahilan. Kejahilanlah yang menyebabkan umat Muhammad di akhir zaman meninggalkan Islam. Akhir sekali, yang kedua, banyak faktor yang kedua, kerana kebendaan. Ini pun satu haru ni. Orang meninggalkan Islam kerana benda. Benda ni, perkara ni berlaku ke atas Nabi. Ketika kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebendaan. Muhammad, hang nak kahwin, kami cari perempuan yang paling cantik. Betul Pak Haji? Pak Haji mau kahwin lah tu. Nah. Hang nak jadi ketua, kami bagi jadi ketua. Hang nak harta, kami bagi harta. Dari dulu lagi Allah dah habaq benda ni akan berulang, dan kini ianya berulang. Nabi kata apa? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadal amr ma taraktuhu hatta yuzhiru Allah au uhlaka duna al-hadith. Kitab Dr. Yusuf Qaradawi dia letak hadis ni. Ini di antara dalil yang begitu jelas, begitu terang. Nabi menolak, yakni tawaran lumayan,
tawaran kebendaan, keduniaan, kerana dia tak akan meninggalkan Islam di penghujung. Sama ada aku menang ataupun aku binasa, mempertahankan perjuanganku. Tu Kalau tidak, Tuhan tak cerita dalam Quran. Ali Imran 177. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Tuhan cerita dah tuan-tuan. Ada di kalangan umat Muhammad esok dia akan meninggalkan Islam kerana benda. Dah kata cukup. Ngam-ngam no. Tak apa, kita sambung. Jangan tidur dah nak. Baik, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan saya ada bawa produk-produk sikit, tahfiz mutmainah yang saya urus. Kalau tuan-tuan nak menyumbang, ada tabung, kami sedang membina kompleks 2.2 juta, dapat tak 600 ribu lah. Tapi lah ni memang slow, tak tahu bila nak siap. Sekolah kami alhamdulillah perkembangannya baik. SPM pun bukan cemerlang tapi baik. Ada dapat 9A, 7A, 6A, 5A. Kebanyakan tu semua hafal Quran 30 juzuk. Kalau tuan-tuan nak hantar anak cucu, sat lagi dapatkan kat sana, kat bangsa itu, insya-Allah. Jadi pada tengah hari ni tajuk khutbah saya ialah pemimpin yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah pilih pemimpin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mana? Tak ada? Boleh. Tekak tu. Tekak kering. Kita jadi imam, kita kayak di imam, tak imam.